Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kepada kita untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Insyaallah murid-murid yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru, yang mana bab ini sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Oke. Tajuknya adalah mencari yang halal. Oke, mencari yang halal. Oke, pendidikan Islam tingkatan 2. Oke, jadi daripada tajuk ini saja pun sudah kita dapat pengajaran, yaitulah wajib ke atas seorang muslim untuk sentiasa mencari yang halal. Yang halal-halal saja kita cari. Oke, sama ada dari sudut makanan ataupun dari sudut perbuatan. Baik, kita terus kepada muka surat yang berikutnya. Oke, diharapkan semua pelajar bersedia dengan book text masing-masing supaya sambil kamu tengok, sambil rujuk buku teks masing-masing untuk lebih faham. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini, di sini merupakan objektif pembelajaran. Maksudnya, apa yang kita akan belajar dalam bab ini? Oke, apa yang akan kita kaji, apa yang akan kamu belajar dalam bab ini? Oke, yang pertama adalah sebelah kiri ini, yang pertama membaca hadis. Oke, Ustaz akan baca hadis. Seterusnya Ustaz akan juga yang kedua membaca terjemahan hadis. Kita akan tengok satu-satu maksud hadis yang ada dalam buku teks. Seterusnya Ustaz akan jelaskan maksud halal, haram dan syubhah. Okey, syubhah ni apa, halal ni apa, haram ni apa. Baik, yang keempat menerangkan hikmah menjauhi perkara yang haram dan syubhah, kelebihannya. Yang keenam, menerangkan peranan hati dalam kehidupan manusia. Apa peranan, apa fungsi hati. Seterusnya, menghuraikan pengajaran hadis. Oke, dan seterusnya habislah. Oke, jadi sila bersedia untuk lebih faham. Pastikan Anda membuka buku teks masing-masing. Baik, kita pergi kepada pembelajaran yang pertama, yaitulah membaca hadis. Oke, inilah hadis yang akan kita baca. Oke, hadis tentang halal dan haram dan juga syubhah. Baik. Anda perhatikan Ustaz baca Ustaz punya cara bacaan. Seterusnya nanti kita akan baca bersama-sama. Oke. Oke, bismillah. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wahyal qalb, muttafaqun alaih. Oke, jadi macam itulah bacaannya. Baik, murid-murid kita baca bersama-sama ya. Oke, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى
Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Muttafaqun alaih. Macam itulah cara bacanya. Oke, baik, kita tengok apa maksud kepada hadis-hadis hadis yang kita baca tadi. Oke, terjemahan hadis. Oke, jadi setiap hadis ini sudah pun dipotong satu-satu untuk dijelaskan maksudnya. Baik, kita tengok sama-sama dari atas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Apa maksudnya? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Maksudnya apa di sini? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang halal itu sudah pun diterangkan oleh Nabi. Apa yang boleh dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Dalam Al-Quran juga diterangkan tentang perbuatan yang tidak boleh. Sudah pun diterangkan pada kita dalam kitab-kitab, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya halal ini jelas sudah bagi kita. Yang haram ini pun sudah terang lagi bersuluhan bagi kita. Oke, itu maksudnya. Baik. Yang kedua, seterusnya, wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah ataupun samar-samar yang tidak diketahui oleh orang yang ramai. Maksudnya apa? Rupa-rupanya di antara halal dan haram ini ada satu lagi perkara yang dipanggil sebagai syubhah, yang samar-samar. Kenapa dia dipanggil syubhah atau samar-samar? Sebab kita tidak tahu sama ada statusnya ini halal ataupun haram. Statusnya ini sama ada boleh ataupun tidak. Dan sayangnya perkara syubhah ini tidak diketahui oleh ramai orang. Jadi untuk kita tahu dia ini syubhah atau tidak, salah satunya kita kena belajarlah macam Anda yang sedang belajar sekarang. Baik. Nanti kita akan tengok maksud ataupun penerangan tentang syubhah selepas ini sekejap saja lagi. Terusnya, famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Maka siapa yang takut terhadap syubhah berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Jadi apa yang boleh diambil daripada sini adalah Nabi melarang kita untuk mendekati syubhah. Jadi kita mesti menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang syubhah untuk menyelamatkan, agar kita boleh menyelamatkan agama dan kehormatan kita. Maksudnya syubhah ini adalah perkara yang tidak elok lah dan wajib untuk kita lari daripadanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang haram. Siapa yang melakukan perkara syubhah, siapa yang membuat perkara syubhah, kata Nabi, akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Apa maksud nih? Kita tengok penjelasan selepasnya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi ala wa in yushiku ayyaqa'a fi. Sebagaimana pengembala yang mengembala hewan gembalanya di sekitar ladang, maka lambat laun dia akan memasukinya. Sebenarnya untuk menerangkan maksud syubhah ini, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam datangkan satu contoh atau tamsilan. Supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan syubhah. Dalam hadis ini Nabi ada menyebut tentang pengembala yang mengembala haiwan gembalanya di sekitar ladang. Contohlah, penerangannya macam ini. Contohlah, ada satu kawasan padang ragut. Yang mana padang ragut ini biasanya untuk haiwan-haiwan, kambing ataupun lembu makan rumput lah. Jadi di tepi padang ragut ini ada satu ladang orang kampung. Ladang ini ditanam sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Jadi satu hari pengembala kambing dia bawa kambing dia masuk dalam kawasan padang ragut.
Oke, begitulah aktivitinya setiap hari. Pengembala kambing, bawa kambing masuk dalam padang rumput, kambingnya ini makan, lepas itu petang dia bawa balik. Begitulah setiap hari, setiap hari. Oke, jadi kalau sekiranya pengembala kambing ini, dia membiarkan kambingnya makan rumput di kawasan padang rumput ini tanpa kawalan, tanpa pantauan. Dia tinggal dan dia letak sana dan tinggal begitu saja. Apa akan jadi? Lama-kelamaan, kambing ini pasti akan masuk dalam ladang orang yang di tepi tadi. Dia akan makan sayur di dalamnya dan sebagainya. Oke, jadi begitulah syubhah nih. Kalau sekiranya kita setiap hari melakukan perkara yang syubhah, kita buat perkara yang samar-samar yang kita tidak pasti ini boleh atau tidak boleh, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Nah, itulah maksud kepada tamsilan yang Nabi beri dalam hadis ini. Baik, seterusnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Maksudnya memiliki peraturan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Okay. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Dalam badan ini banyak daging, tetapi ada satu gumpal daging yang spesial dalam badan ini, yang tidak sama dengan daging-daging yang lain. Idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Jadi itu adalah terjemahan kepada hadis yang kita bacakan. Baik, seterusnya kita masuk kepada maksud halal, haram, dan syubhah. Oke, halal kita tengok yang paling atas. Halal maksudnya apa? Sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Apa-apa yang dibolehkan oleh syarak, yang tidak dilarang oleh syarak. Syarak ini agama kita lah, dilarang oleh agama kita. Kalau sekiranya perkara tersebut dibenarkan, tidak dilarang oleh agama, maka itu statusnya adalah halal. Nah, contoh, hewan yang disembelih dengan cara Islam. Macam mana cara Islam menyembelih? Itulah dengan dibacakan nama Allah Bismillah sebelum menyembelih. Ada dia punya tata cara lah. Yang penting kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Dan pakaian yang menutup aurat. Okey, pakaian menutup aurat juga perkara yang halal, yang tidak dilarang, malah dibenarkan oleh syarak. Jadi itu adalah maksud halal. Okey. Untuk haram, maksudnya adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Nah, dia berlawanan dengan halal lah. Apa-apa yang dilarang oleh agama, apa-apa yang ditegah oleh agama, semua itu adalah haram. Oke, contohnya makan babi. Oke. Makan babi, minum arak, dan mencuri pakaian. Semua ini dilarang oleh Allah SWT. Oke, halal dan haram ini jelas kita tahu semua. Tapi kita tengok pula yang ketiga, yang mana kata Nabi perkara ini banyak orang tidak tahu, yaitulah syubhah. Oke, syubhah ini maksudnya adalah sesuatu yang tidak diyakini halal atau haram. Bila kita nampak benda ni, kita tidak tahu ini halal atau tidak, ini haram atau tidak, ini boleh makan atau tidak, ini ditegah oleh agama atau tidak. Kita jadi syubhah, kita jadi was-was bila mana melihat perkara-perkara yang syubhah. Contohnya, membeli produk makanan luar negara yang tidak mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Dalam kita punya negara ni, kalau kita tengok makanan-makanan, bungkusan makanan, akan kita tengok ada logo halal JAKIM di situ. Jadi dalam negara kita ni pun banyak makanan yang diambil daripada luar negara.
Oke. Banyak sebenarnya. Jadi kalau sekiranya kita melihat makanan ataupun pembungkus makanan yang mana di situ tidak ada logo halal jakim, ini sudah masuk kepada perkara yang syubhah, yang samar-samar, sebab kita tidak tahu apa kandungan yang berada dalam makanan ini. Oke, jadi jatuh kepada perkara yang syubhah. Jadi jatuh kepada perkara yang samar-samar, kita tidak pasti. Bila mana tidak pasti, apa yang perlu kita buat? Oke, bila mana tidak pasti, kita kena tinggalkan perkara tersebut. Maksudnya, kalau dari sudut makanan, jangan makanlah sebab tidak diketahui sumber ataupun kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Jadi itu adalah maksud halal, haram, dan syubhah. Baik. Oke, kita masuk kepada hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah. Apa kelebihan? Apa dia punya keistimewaan kalau sekiranya kita menjauhi perkara yang haram dan syubhah? Mesti ada kelebihan, kan? Oke. Yang pertama, menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kalau sekiranya agama kita melarang untuk melakukan sesuatu perkara, contoh memakan makanan yang tidak halal. Oke, bila mana perkara ini kita buat, sudah pasti kita telah menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Jadi murid-murid semua, jadilah salah satu daripada orang Islam yang menjaga kesucian dan kemuliaan agama. Oke, karena mereka yang menjaga agama ini akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kelebihan yang kedua adalah memelihara kesehatan badan daripada kemudaratan kerana menjauhi makanan beracun dan perbuatan yang memudaratkan. Ialah kalau sekiranya kita tidak makan makanan yang tidak halal, lepas tu minum arak dan sebagainya, apa akan jadi? Badan kita akan sentiasa sehat. Daripada kemudaratan, daripada racun, dan daripada perkara yang memudaratkan. Baik, hikmah yang berikutnya menjamin kewarasan akal daripada mabuk dan gila kerana tidak minum arak dan mengambil dadah. Arak dan dadah ini pun adalah sesuatu yang ditegah dalam agama kerana boleh merosakkan akal fikiran. Boleh menyebabkan akal kita tidak akal kita hilang. Jadi salah satu caranya adalah dengan mempraktikkan hadis yang disebut oleh Nabi tadi, iaitulah meninggalkan perkara-perkara yang haram dan syubhah. Baik, seterusnya menjaga nasab dan maruah daripada rosak kerana tidak berzina dan menjauhi perbuatan yang menjerumuskan diri kepada perbuatan zina. Zina juga adalah perbuatan yang haram. Dia bukan syubhah lagi, ini haram jelas kepada kita. Jadi apabila perkara ini dijauhi, perkara ini dihindari, maka kita boleh menjaga nasab, menjaga keturunan dan maruah diri dan keluarga. Baik, seterusnya memelihara harta daripada sumber yang haram dan diragui agar rezeki sentiasa diberkati. Orang yang menjaga dirinya daripada perkara yang haram, perkara yang syubhah, maka sumber kewangannya terjaga. Yalah, perkara yang syubhah haram ni, contoh judi. Ini kan semua boleh melalaikan, dan juga perkara yang haram. Jadi pada kita buat perkara-perkara macam tu, bagus kita buat perkara-perkara yang lebih berfaedah, beli buku dan sebagainya, kan. Jadi ini adalah hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah. Jadi sebenarnya banyak lagi, tetapi ini sahaja yang ada dalam buku teks anda lah. Baik, seterusnya kita pergi kepada peranan hati dalam kehidupan manusia. Murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara semua anggota badan kita, antara yang sangat penting untuk dijaga adalah hati. Banyak manapun amalan yang kita buat, banyak manapun sedekah ataupun perbuatan baik yang kita buat, tetapi kalau hati kita tidak ikhlas, tidak dijaga, sia-sia sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Okay. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang maksudnya, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh badan kamu ataupun kecantikan tubuh badan kamu, tapi yang Allah lihat adalah qulubikum, itulah hati-hati kamu. Jadi hati ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Itulah kenapa Nabi larang kita daripada makan benda yang haram, sebab perkara ini boleh memberi kesan yang buruk kepada hati. Jadi tengoklah apa yang kita makan, tengoklah apa yang kita buat. Oke. Jadi peranan hati adalah, hati merupakan pemimpin bagi badan. Sebab apa? Disinilah iman, disinilah perasaan, disinilah semua benda. Benci, sayang, semuanya ada di sini. Apabila hati terpelihara, maka seluruh anggota badan akan terbimbing untuk melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bermula daripada hati. Hati hati diberikan didikan agama, hati ini diberikan didikan Al-Quranul Karim, maka badan kita, tangan kita, mulut, mata dan sebagainya akan terbimbing untuk melakukan kebaikan karena Allah SWT. Jadi sangat penting hati ini. Sebaliknya, jika hati tidak terpelihara, maka anggota badan mudah untuk melakukan maksiat kepada Allah SWT. Ini sangat penting nih. Bila mana badan ini tidak dijaga, hati tidak dijaga, maka kita akan senang melakukan maksiat pada Allah SWT. Jadi kena sentiasa jaga hati. Hati ini yang sangat-sangat penting. Oke, seterusnya, beza hati yang bersih dan hati yang rusak. Untuk hati yang bersih dari sudut iman, hati yang bersih adalah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang Allah suruh dia akan buat. Seterusnya, sabar dan tenang dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, gemetar hati apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang bersih hatinya. Adapun hati yang rusak, ciri yang pertama adalah kufur dan ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia ingkar bila mana Allah Subhanahu wa taala syariatkan sesuatu, perintahkan sesuatu, dia ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkeluh kesah. Berkeluh kesah ini banyak protes. Kena suruh puasa tidak mau, kena suruh sembahyang dia terus melenting dan sebagainya. Lihat dalam hati masing-masing, adakah perkara ini, adakah tanda-tanda ini dalam diri kita masing-masing. Seterusnya, sentiasa tertarik dengan keduniaan. Walaupun kita di dalam dunia ini kita melakukan perkara-perkara keduniaan, tetapi jangan kita letakkan dunia ini di dalam hati. Biar dunia ini di tangan saja, tetapi bukan dalam hati. Maksudnya kita menjiwai apa yang berada dalam dunia ini tidak boleh. Seterusnya dari sudut ilmu. Hati ataupun orang yang bersih hatinya, apa dia punya tanda? Yang pertama, memahami peringatan dan pengajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini sifat mereka. Dia orang paham, memahami peringatan dan ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, mereka ini, dia orang sentiasa untuk memahami kebenaran. Seterusnya, hati yang rusak, apa ciri-cirinya dari sudut ilmu? Yaitulah mereka tidak mahu menerima kebenaran Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Sedangkan Al-Quran ini penuh dengan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang direka-reka dibuat oleh tangan-tangan manusia. Sentiasa tenggelam dengan kejahilan dan kelalaian. Maksudnya di sini belajar pun tidak, mencari kebenaran pun tidak, maka kan sentiasa jahil dan juga lalai dengan keduniaan. Jadi inilah sifat-sifat hati yang buruk nih, atau hati-hati yang rosak. Jadi moga-moga Allah SWT hindarkan kita daripada hati-hati yang rosak macam nih. Apa intipati yang boleh kita ambil daripada keseluruhan pembelajaran ini? Baik, yang pertama, mencari yang halal kerana perbuatan tersebut
adalah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja sembahyang menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Belajar menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan mencari yang halal, mencari makanan yang halal, melakukan perbuatan-perbuatan yang halal, menghindari yang syubhah. Itu juga dipanggil sebagai taat pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama. Yang kedua, menjauhi yang haram karena perbuatan tersebut adalah satu larangan dan akan diazab di akhirat kelak. Kita sebagai orang Islam kena beriman bahwasanya segala perbuatan haram, segala perbuatan yang tidak baik pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Oke, yang terakhir, berusaha untuk menghindari perbuatan yang syubhah karena perbuatan tersebut boleh membawa kepada perbuatan dosa. Walaupun dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu syubhah ini kebanyakan orang tidak tahu. Oke, tetapi kita mesti usaha untuk mencari agar kita boleh mengetahui apa itu syubhah dan seterusnya menghindari perbuatan syubhah. Karena apa? Sebab dalam hadis ini Nabi telah beritahu pada kita sesungguhnya syubhah ini boleh mendatangkan dosa. Apabila kita berterusan buat perkara yang syubhah, maka kita akan masuk dalam perkara yang haram. Dan bila mana masuk dalam perkara yang haram, apa akan jadi? Kita termasuk dalam orang yang melakukan dosa. Oke, jadi ini sahaja pembelajaran pada hari ini. Moga-moga kita sentiasa menjaga hati masing-masing. Pastikan hati ini dididik dengan didikan agama, bukan dididik dengan keduniaan. Tambah-tambah lagi sekarang dunia semakin canggih. Oke. Tetapi pastikan kita masih lagi menjaga nilai-nilai kita sebagai seorang Islam. Didiklah diri kita ini dengan nilai-nilai Islam supaya hati ini boleh membimbing keseluruhan anggota badan kita agar kita mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya memasukkan kita dalam syurganya insyaallah. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.